Azam dan semangat saling bergandingan menjadi kekuatan sepanjang perjalanan. Dari dermaga hingga ke lautan, satu tugas yang menuntut ketelitian. Ombak beralun sedia menanti, jiwa pelayar sedia diuji. Hai, saya Ethel Lampai Ringgit dan anda bersiaran bersama kami selama setengah jam di Femina, sebuah rancangan yang mengupas sisi peribadi dan kerjaya personaliti wanita pilihan. Pada kali ini, kita akan menyusuri perjalanan seorang wanita yang sudah sinonim dengan dunia perniagaan. Dibesarkan dengan latar belakang yang menarik juga penuh warna, Mazlina binti Ibrahim Ahmad menungkah cabaran dalam bidang perkapalan yang amat beliau gemari. Berkat asuhan juga tunjuk ajar dari ibu bapa tercinta, Mazlina mencurahkan segala pengalaman yang diperolehi untuk membuktikan dirinya mampu berdiri sama tinggi dengan kaum lelaki dalam memberikan kepakaran dalam bidang yang mengerah setiap daya usaha beliau dalam melaksanakan amanah pelanggan. Dirinya tidak mudah diperkecilkan. Beliau menjawab setiap cabaran dengan hasil kerja yang bermutu juga dalam masa yang sama meluaskan empayar perniagaan keluarga yang dibina selama berpuluh tahun lamanya. Tiada istilah ambil mudah bagi wanita ini. Ketekunan juga idealisme yang ditanam di dalam dirinya menjadi petunjuk arah bagi memastikan hala tuju syarikat berada di landasan yang tepat. Jiwanya juga berseni dan disemai dengan nilai-nilai tradisional yang mengingatkan beliau tentang asal-usul dan tata susila Melayu yang penuh kelembutan serta tradisi. Jadi, teruskan bersama kami dalam kupasan menarik kali ini dalam menyelami jiwa seorang wanita bernama Mazlina Ibrahim Ahmad. Semua ini hanya di Femina. Hai, saya Mazlina Ibrahim Ahmad. Dilahirkan pada 3 Ogos 1973 di Hospital Umum Sarawak dan kini bertugas di Seri Bima M Shipping Serian Berhad sebagai pengarah kualiti dan perkhidmatan aset perkapalan. Saya juga ibu kepada 2 cahaya mata perempuan dan lelaki bernama Maria dan Rizwan. Saya membesar dalam keluarga yang konvensional dan adik-beradik pula seramai 6 orang. 4 daripadanya perempuan dan 2 lelaki. Saya pula anak yang kelima. Keluarga bagi saya, terutama sekali ibu bapa, menanam benih minat pada seni budaya. Suatu perkara yang amat saya hargai. Nilai tradisi itu tinggi dan rugi jika dipersiakan. Bayangkan jika amalan turun-temurun masyarakat dilupakan oleh generasi akan datang. Tentunya kita tiada rujukan dan ia akan hilang ditelan zaman begitu sahaja. Saya melangkah ke Menara Gading dengan melanjutkan pelajaran di ITM dalam pengajian perniagaan di peringkat diploma. Saya tidak berhenti setakat itu dan menimba lebih ilmu sebagai persiapan masa depan dengan mendaftarkan diri untuk kelas malam dalam pengajian undang-undang korporat pula. Banyak yang saya pelajari dari segi pentadbiran perniagaan dan sudut perundangan. Saya percaya ilmu pelajaran menjadikan kita lebih bersedia dengan segala kemungkinan dalam kerjaya. Sejarah saya di Seri Bima bermula pada tahun 1996. Saat itulah secara rasminya saya bergelar pekerja. Tapi untuk pengetahuan semua, saya bermula dari bawah dalam segala hal melibatkan syarikat. Mungkin ada yang menyangka sebagai anak keluarga pemilik, saya akan mendapat laluan mudah. Tapi tanggapan itu salah sama sekali. Jika dikenang kembali, saya mula membantu bapa di syarikat miliknya ketika saya masih bersekolah. Bayangkan sejak tingkatan 3 lagi, saya sudah membiasakan diri dengan persekitaran bengkel dan stor selepas waktu sekolah. Itulah cara saya mencari wang saku dan bapa tidak pernah memanjakan saya dalam mencari pengalaman. Jika musim cuti sekolah bermula, maka saya memastikan masa itu terisi dengan kerja serta tugasan yang diarahkan oleh bapa kepada saya.
saya seorang yang percayakan pada kerja keras dan juga usaha. Dia seorang perempuan memang cerewet tentang kebersihan, safety. Dia memang banyak bercakap tentang itu. Dia memang highlight benda itu selalulah untuk peringatkan kita lah. Ya, beliau memang suka bercakap, banyak bercakap juga. Dia pun juga memang kelakar jugalah, boleh dibawa bergurau. Ada bagi semangat untuk kita orang teruskan bekerja. Dari segi luaran pun dia boleh dibawa berbincang lah. Tiada benda yang datang bergolek jika kita berdiam diri. Contoh itu boleh dilihat pada bapa saya yang memberikan masa, tenaga dan juga keringat dalam membangunkan impian beliau. Hasil boleh dilihat jika kita konsisten dalam membuat sesuatu. Jangan pernah berhenti dalam perjalanan mencapai apa yang kita impikan. Selain itu, rajinkan berdoa dan berserah kepada Allah. Saya percaya kepada setiap aturannya dan dia adalah sebaik-baik perancangan buat kita. Apa yang saya harapkan di masa hadapan adalah kemajuan dalam kerjaya dan juga syarikat. Selain itu, saya mahu meluangkan masa sehabis baik bersama keluarga dan anak-anak saya yang menjadi tulang belakang saya selama ini. Tiada yang lebih mengembirakan saya selain melihat mereka membesar dengan penuh kasih sayang dan perhatian penuh daripada saya. Sesibuk manapun tugasan, mereka adalah keutamaan bagi saya. Impian saya adalah untuk menjalani hidup sebaik mungkin dan mencapai apa yang saya inginkan. Hidup ini hanya sekali dan kita harus mencuba setiap peluang yang ada. Jadi, jangan pernah mengalah dan teruslah berusaha. Hai, kita berjumpa lagi di Femina dan kali ini kita di segmen Bual Bicara bersama Puan Mazlina. Hai Puan Mazlina, salam perkenalan. Selamat berkenalan, Ethel. Terima kasih kerana sudi bersama kami di sesi ini dan kami ingin mengenali Puan dengan lebih lanjut ya dan banyak soalan yang kita ingin tanya. Kita nak tahu apakah pekerjaan pertama ataupun kerjaya pertama seingat-ingat Mazlina? Pekerjaan pertama adalah masa kita cuti sekolah tunggu keputusan SRP. Jadi cuti sekolah tu panjang. Bapa cakap you have to go to work. I said okay, I go to work. So kita kerja. Saya ditugaskan dalam bengkel warehouse repair lori tangki dan repair spare part kapal. Wow, jadi ada store ya. Jadi saya masa tu bertugas sebagai assistant. Prepare the lorry untuk Puspakom inspection dan fabrication spare part kapal dan jaga store. Wow, bukan calang-calang ya kerjanya waktu tu? Agak mencabar tapi seronok. Kita dapat belajar dan dapat gaji. Itulah masa yang paling seronok rasanya. Dapat gaji. Bila dapat gaji. Dapat gaji. Dan macam mana pula perasaannya bekerja dengan kru-kru pada masa itu dengan saya percaya majoritinya adalah lelaki. Kebanyakannya memang lelaki yang saya bekerja tidak lokek ilmu, suka mengajar. Dia suka mengajar, dia macam minat nak mengajar kita. Okey, ini apa, spare part ni untuk apa? Okey, tolong ambil ini, bagi list. Okey, tolong ambil ni dalam store. Jadi kita bacalah. Dari situlah kita belajar. Dan of course having fun, berseronok sewaktu bekerja, melakukan pekerjaan yang serius pula masa tu dan dalam masa yang sama menimba pelbagai jenis ilmu yang berkaitan dengan lautan ya. Ya. Apakah tugas yang paling mencabar dan macam manakah impaknya pada diri sendiri? Tugas yang mencabar banyak. Banyak dan salah satunya kita pergi meeting, masuk dalam bilik meeting,
all the men. Okay, I can understand. All the men, and suddenly you came with your hair, with your baju kurung. What is this girl? What is this thing doing here? Yes, what is this thing doing? So masa tu pun I have a paper to present. Okay. And I have a paper to present, and my papers happen to be perkara yang logik that happen rutin harian dalam operasi kapal. Jadi audience tu mostly men, 100% men. Oh, dia point sesuatu yang kita tidak terfikir. And point tu ambil, dipakai. So we started, jadi kita develop dari situlah kepercayaan tu. Dan mereka melihat ketelitian Puan Mazlina juga ya. Dan kita dalam masa yang sama kita menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Maksudnya seorang wanita juga boleh memakai topi seorang lelaki dan menyandang tugasan seorang lelaki ya. Berapa ramaikah tenaga pekerja wanita di bawah syarikat Puan? Kita mempunyai beberapa wanita yang memegang peranan yang sangat wajib, sangat penting dalam operasi kapal kita. Dia buat sertifikat, dia prepare certificate for inspection. All the legal document dia sediakan sebelum kita belayar. Dia sebagai sokongan kepada kru-kru dan sokongan kepada pekerja-pekerja yang di darat. Dia sistem sokongan wanita itulah sangatlah penting dalam operasi kapal kita. Perlu ada lelaki dan juga perlu ada wanita. Ya, kita saling memerlukan. Ya, saling memerlukan dan melengkapi. Okey, macam mana pula dengan hubungan antara Puan dengan mereka? Hubungan kita bantu-membantu. Ya. Jadi is komunikasi dua lah. Saling mempelajari antara satu sama lain ya. Ya. Kita saling mempelajari dan banyak soalan. Dia banyak soalan, kita pun banyak soalan. Jadi kita membina sesuatu yang indah dari soalan-soalan tu. Dan juga pengalaman, berkongsi pengalaman ya. Berkongsi pengalaman. Apakah hobi ataupun minat Puan? Okey, saya suka sesuatu yang biasa pergi gym. Saya suka sesuatu yang ada air. Okey, contohnya macam mana? Kita suka pergi water ski. We used to do water ski dekat Sungai Miri. Okey. Kita buat the whole day. 3 days holiday, main water ski. Wow. Ada bot tarik kita. Kita buat tu. Kadang-kadang kita belayar bawa kapal layar, hobby cat dekat kita bawa, kita keluarlah sebab benda tu dekat dengan kita. Dekat dengan kita, jadi why not? Ya, sudah sebati dengan diri Puan. Ya, sebagai seorang yang bekerja di dalam situasi yang penuh dengan lelaki dan juga cabaran, boleh saya tahu apakah macam manakah cara-cara Puan untuk menangani tekanan seharian? Selalunya saya dengan kakak-kakak pergi lunch. Okey. Kita punya lunch is setengah hari. We lunch, terus pergi karaoke, pergi menari, menyanyi lagu tradisional dan jadi, menari tradisional. Ini maksudnya macam having a girls day out lah bersama kakak-kakak ya? Ya, selalulah. Apakah kenangan paling manis sepanjang kerjaya? Kenangan yang paling manis adalah bila kita naik kapal, kita jumpa kru sedia kapal tu untuk kita. Dia bersih, dia dengan baju kemasnya, dengan kapal yang cantik. Dia bercerita dengan kita. Dia buat apa, pengalamannya ambil passenger. Dia akan cerita dengan kita. Ceritanya banyak dan kita dengarlah kita seronok tengok dia bangga berada di atas aset kita. Dia bangga memakai logo kita. Dia bangga bawa nama kita. Dan sedikit sebanyak itu tentu menyuntik semangat juga kepada Puan untuk terus meneruskan kerjaya ya.
bagi saya Aha. naik kapal adalah satu motivasi. Kita nak memperbaiki lagi apa yang kekurangan. Tambahan lagi dengan staff-staff yang seronok dan bagi tahu, oh kita happy hari ini dan bagi feedback yang positif pada puan. Lagilah memberikan semangat yang positif. Ya, dan kita kadang-kadang pun kalau dapat award, Aha. kita bawa. Kita dapat award. Aduh, Dah kongsi bersama. Kongsi bersama dia, dia banggalah. Sebab usaha tu usaha bersama. Siapakah idola dalam hidup puan? Mak ibu saya. Dia yang usahawan wanita pertama dalam family. Jadi dia yang ajar kualiti, dia yang banyak tegur. Setiap kali kita launching new kapal baru, dia akan tegur, make sure kapal cantik, make sure kapal bersih. Oh, dia dah siap buat checklist dah. Mazlina buat ni. Yes. Mazlina make sure this much. Semua dah. Ya, dia make sure kapal tu cantik, make sure kapal bersih, make sure interior betul. Dan dari situlah Puan Mazlina dapat ciri-ciri yang kena memberi perhatian kepada details ya daripada ibu sendiri. Ya, mak selalu pesanlah kapal tu dijaga macam kita jaga rumah. Jika puan bukan dalam bidang yang diceburi sekarang, apakah agak-agaknya pekerjaan yang ingin diceburi? Okey, saya suka bidang pertahanan. Oh, pertahanan. Hebat. Saya pernah naik kapal TLDM, KD Terengganu. Okey. Dia ada ice cream machine. Itu yang membuatnya seronok sebenarnya, ice cream machine. Okey, dia ada ice cream machine. Okey. Teknologinya from ice cream machine to the most sophisticated navigation system yang semua komplit lah. Dia macam serba lengkap lah. serba lengkap. Dia ada ice cream machine, dia ada navigation systemnya dan dia sail around the world. Saya suka tu. Dan sebenarnya itulah merupakan angan-angan ya daripada awal naik ke KD Terengganu tersebut. Dan semoga mungkin satu hari nanti, mana tahu. Ya, boleh. Terima kasihlah Puan Mazlina kerana sudi datang ke sesi Temu Bual dan berkongsikan pengalaman dan memberikan inspirasi kepada wanita di luar sana untuk menceburi bidang yang Puan ceburi sekarang ini ya. Okey, terima kasih Ethel. Sama-sama. Kerana sudi datang jauh ke Miri berjumpa dengan saya yang bekerja atas kapal ni. It's sangat banggalah. It's an honor for me to do this with you. Sama-sama. It's very great honor. Thank you very much. We really enjoy ourselves as well. Thank you. Kita kembali lagi selepas ini. Maka bermulalah cabaran saya pada minggu ini. Dan Mazlina, apakah yang bakal kita buat? Okey, hari ini Ethel, kita akan masuk ke engine room dan kita akan kemas engine room store. Engine room store. Okey. Dan kita akan buat housekeeping Ya, maksudnya. kita akan buat housekeeping, kita akan keluarkan balik decluttered. Kita nak space dalam engine room tu ada. So kita akan kemas balik, susun atau engine room store. Oh, sangat seronok. Jarang-jarang sekali saya mendapat peluang sebegini. Ini merupakan first experience saya, Mazlina, dan saya sungguh tak sabar. Shall we enter through pasang? Okay. Oh, saya tidak boleh mendengar apa-apa sekarang ni. Memang bising. Di bawah memang bising. Jadi you have to protect your ear. Okay. Sungguh kecil bahagian bawah ni. Saya kena berhati-hati dan menjaga bahagian kepala dan juga kepala. Tengok. Terhantuk. Tak apa, tak kita tengok. Going steady. Hi. Hi. How was your journey down? It was fun yet challenging. Okay. But overall, I enjoyed myself. Okay. Okay. Are you hot? Yes, a bit. Yes, a bit warm. Yeah. Okay.
So now kita dah berada dalam store engine room. Begini rupanya Tengok store, betapa kecilnya. Betapa comelnya store. Yeah, kecil dan pendek. Jadi what we do in this store is kita tak simpan barang yang expired, kita nak keluar dulu. Jadi barang-barang yang luput tu akan dikeluarkan daripada Keluar store ni. balik dan kita bagi ruang untuk barang yang baru, yang aktif. Baik. Okay, sebab kita dalam pengurusan store kapal, material management is the most vital. I So, see. kita space kecil, jadi you must always have sufficient and not to crowd your store. Jadi maksudnya bahannya kena mencukupi dan juga berkualiti tinggi dan masih boleh dipakai ya. Kita simpan, yang dah expired kita bawa keluar. Baik, kita bawa keluar. Kita start our house. Okay? Okay. So, shall we start? Sure, We boleh. start with this box. Okay. This is the box. Tengok expiry date nya. Okay. Tengok expiry date nya. Masih boleh pakai ke tidak? Masih boleh pakai ke tidak ya? Kita kena tengok expiry date-nya. Okay, kalau dia masih aktif, you put aside. Baik. Kalau dia dah expired, Ethel letak di satu tempat. Baik. Kita bawa keluar. Masih elok lagi. Still good. Yang ini tadi setelah expired, maka kita letakkan di bahagian belakang. seperti Belakang, yang nanti kita. kita collect. Ya. Filter, ni boleh masuk bahan expired dia boleh masuk. Okey, apa kata Ethel duduk sini? Ethel buka kotak tu satu-satu, tengok apa dalam tu. Okey, Okey. kalau dia berbentuk filter, kita put aside. Okey. Ini pun filter, kita kena Yes. letak di bahagian depan. Dia ada pelbagai jenis filter dan kita kena peka jenis-jenis filter ni. Filter is the most paling selalu dipakai. Every week, every month you have to tukar. Jadi kena benda yang penting macam ni kena depan mata. I see. So we make way for spaces, right? Yes. Yes, we have space, right? Ya, ini very organized. Agak berat. Berat sih. Oh ya. Apa ya? Saya kena berhati-hati. Apa ya? Apakah itu? Roll enak. Jadi kita kena masukkan ke dalam sini. Letak tepi dulu. Kat sini. Kat sini boleh? Berat je sikit. Selalu pakai jadi susun, kacak-kacak, lurus-lurus. Lurus macam tadi ya. Lurus-lurus. Okay, kita dah make way for filter, all the things that yang kita perlukan on weekly basis. Terima kasih Mazlina kerana sudi membawa saya ke dalam bilik yang comel ini Dan sejuk. Dan banyak pengalaman baru yang saya pelajari dan juga ini merupakan my first experience dan saya amat menghargainya kerana kali pertama menyentuh barang-barang seperti begini. Ya, terima kasih ya. Okay. Kepayahan mengajar kita erti tabah dan sabar. Pembesaran yang dihiasi dengan nilai-nilai terpuji juga akan membentuk jati diri dalam membina sahsiah serta pekerti. Mazlina Ibrahim mempunyai asas kukuh sejak daripada kecil dalam pembentukan diri dan minda dalam menjadi penerus legasi keluarga yang tercinta. Pelbagai andaian boleh dibuat atas peribadi seseorang. Tapi, setiap andaian itu haruslah dilihat secara mendalam tanpa bersikap prejudis dan penilaian itu haruslah tepat. Liku-liku perjalanan Mazlina dari kecil sehingga menjadi wanita berwibawa tidak harus dipandang mudah. Sifat gigih serta kerendahan hatinya wajar diberikan panduan buat kita dalam kehidupan. Sesibuk mana pun arus hidup, keluarga tetap menjadi tiang sandaran apabila kita memerlukan sokongan. Kecintaan pada kerjayanya juga boleh dilihat dalam semangatnya ketika berbicara. Selok-belok setiap tugasan siap dikaji dan beliau sentiasa bersedia dalam melaksanakan amanah. Dalam masa yang sama juga, Mazlina dapat seimbangkan kehendak tugasan dengan waktu rehat buat tubuh dan mindanya. Kerjaya dan kesihatan berjalan seiring dalam memastikan beliau memberikan yang terbaik dalam tugas dan peribadi.
Sekian rancangan Femina untuk kali ini. Kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Bye!